Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, jadi tajuk live saya hari ini adalah jangan guna duit rakyat untuk bayar gaji TPM baru ataupun Timbalan Perdana Menteri baru. Baik, saya nak perjelaskan di sini ya, dengan sejelas-jelas mungkin bahawa gelagat ya, pemimpin-pemimpin tertentu yang berkait kerajaan seperti Muhyiddin Yassin, pemimpin bersatu tertentu ya, dan juga pemimpin-pemimpin lain yang sedang bergelut debat di media sosial dan di media masa berhubung dengan pelantikan TPM baru ni amat memalukan. Ya, ini tengah berlaku tak kala rakyat menderita. Ini tengah berlaku tak kala kerajaan telah gagal menangani isu harga barang. Ya. Ini berlaku tak kala ekonomi makin parah. Ini berlaku tak kala rakyat terhimpit dengan kos sara hidup. Tapi bila kita baca kenyataan, banyak kenyataan berhubung pelantikan TPM baru dalam pada kerajaan sudah pun merupakan antara kerajaan terbesar dalam sejarah tanah air ya, dengan pelantikan sana sini. Dan bukan cukup dengan pelantikan dalam kerajaan, ada pelantikan-pelantikan politik dalam GLC bagi memenuhi ya, permintaan ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan bagi memuaskan nafsu politik mereka. Jadi bila kita baca, kita nampak bahawa secara terbuka pemimpin-pemimpin ni, khususnya Muhyiddin ya, Wan Saiful, sedang tanpa malu tengah membincangkan satu masalah politik melibatkan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional di umum, kerana mereka tidak boleh menyelesaikan masalah ini sesama sendiri tanpa perlu benda ni diumumkan ya. Jadi mereka sedang menampilkan kepada rakyat bahawa mereka masih tidak boleh bersekutu dalam pada rakyat amat-amat perlukan kerajaan menjalankan fungsinya sebagai penjaga atau pemelihara kesejahteraan rakyat, kebajikan rakyat. Dan dalam pada ini, apa yang sepatutnya menjadi tumpuan ialah mengatasi kegagalan kerajaan menangani kos barang yang menggila ya. Saya dah bincang dalam satu live khas, anda boleh selak ya, ataupun pergi ke YouTube Jesse Rita Udin dan rujuk di sana satu live khas yang menjelaskan betapa gagalnya kerajaan dalam menangani krisis harga barang, dan saya telah memberi cadangan-cadangan bagaimana kegagalan ini boleh diatasi, apa kekurangan kerajaan, apa yang harus dilakukan. Ini tidak bincang jawatan TPM, nak satu lagi jawatan tambahan, itu yang dibincangkan, menambah lagi kemarahan rakyat yang sudah cukup marah, cukup resah dengan gerombolan yang ada ni, yang asyik-asyik bergelut, bercakaran berhubung dengan kuasa dan kedudukan ya. Jadi jika nak sangat pun ya, lantik TPM baru yang sememangnya tak diperlukan, jika itulah tumpuannya, maka kita tidak boleh berkata apa-apa lagi. Cuma satu, pastikan yang dilantik bukannya ahli parlimen yang inginkan gaji dan allowance TPM. Dia harus bersetuju untuk bekerja secara percuma, mungkin dapat RM1 sebulan ya. Jangan guna duit rakyat yang tengah seksa untuk membayar gaji satu lantikan baru dalam pada rakyat kekal terseksa, dalam pada kerajaan gagal menjaga kebajikan rakyat ya. Sepatutnya kerajaan khususnya Ismail Sabri mendengar keluhan rakyat dan mengambil kritikan secara membina
Ya, contohnya harga barang saya dah jelaskan. Saya ringkaskan penjelasan saya. Kalau nak lebih lanjut, anda boleh, atau lebih terperinci, anda boleh rujuk kepada live saya yang berkaitan di YouTube Regi J. Siritaudin, atau scroll ke bawah. Saya ringkaskan, saya rumuskan. Ya, flip-flop yang berlaku berhubung subsidi, kita ambil itu sebagai contoh. Itu sudah menunjukkan kerajaan sebenarnya tidak tahu apa yang dia buat. Kerana apabila contohnya Ismail Sabri beritahu kerajaan hendak tamatkan subsidi penternak ayam kepada penternak ayam sebab ada peniaga-peniaga yang ambil kesempatan. Di situ sahaja sudah berlaku satu pengakuan secara tidak langsung bahawasanya kami tidak dapat mengawal peniaga-peniaga yang ambil kesempatan. Ya, Ismail Sabri mengaku ada harga siling diletakkan, tetapi mereka mengambil kesempatan, mereka letak harga lebih tinggi daripada harga siling. Jadi perkara itu sepatutnya, jika benar, ya, kerajaan tahu menangani masalah harga barang ni, jadi mereka tahu apa nak dilakukan. Ya, mereka akan bertumpu kepada kelemahan-kelemahan dalam penguatkuasaan untuk memastikan, ya, peniaga-peniaga dan orang-orang tengah ni menurut apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tetapi jika mereka menjurus kepada penghapusan subsidi atas alasan itu, maka timbul persoalan, mengapakah kerajaan tidak boleh mengawal tindak tanduk peniaga itu, ya? Atau adakah disebabkan keretakan di dalam kerajaan, ya, dan kesefahaman antara menteri-menteri yang tidak wujud lagi? Adakah disebabkan itu kerajaan tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mewujudkan satu mekanisme khas melibatkan penguat kuasa, melibatkan pegawai-pegawai kerajaan dan sebagainya untuk memastikan, ya, kawalan harga barang diperketatkan? Ya. So ini semuanya secara tidak langsung adalah sejenis pengakuan kerajaan bahawa mereka gagal dalam isu kos sara hidup rakyat. Ya. Dan daripada melakukan perkara yang betul, mereka mewujudkan jawatan kuasa melibatkan menteri-menteri yang sememangnya sudah gagal. Jadi ini tidak seharusnya berlaku, dan jika hendak pun mengambil tindakan, ambillah tindakan yang betul, iaitu mewujudkan satu jawatan kuasa dengan pakar-pakar. Dan Muhyiddin sebagai pengerusi MPN yang kononnya akan memulihkan ekonomi negara, ya, sepatutnya merupakan orang terakhir yang akan menumpukan perbincangan di umum berhubung dengan jawatan TPM. Ya, benda tu lakukan secara peribadi. Bila anda lakukan secara umum, anda sedang menunjukkan kepada rakyat anda tidak sensitif dalam rakyat, pada rakyat dengan tengah seksa, dalam pada MPN gagal memberi satu cadangan atau satu pelan tindakan atau satu cadangan dasar bagaimana mengatasi masalah kos sara hidup. Ya, anda membenarkan rakyat derita baca dan dengar keluhan anda berhubung dengan jawatan TPM. Ya, jadi itulah saya sarankan, kalau nak sangat jawatan, jangan guna duit rakyat untuk bayar gaji mereka. Biar TPM baru tu nak letak peja ke siapa ke letak, tetapi tak perlu bergaji. Ya, dia benar-benar kena faham situasi semasa. Ya. Dan saya sarankan lebih baik kerajaan menumpu kepada isu kos sara hidup. Ya. Hari itu beritahu sebab peniaga naikkan harga barang. Bila rakyat tak tentu hala, sebab itu terpaksa tarik subsidi. Bila rakyat bising, terus sambung semula subsidi, kerana tidak dapat mempertahankan keputusan asal, iaitu perlu tarik subsidi kerana peniaga kononnya ambil kesempatan. Di situ anda boleh lihat rakyat sebenarnya tahu alasan ini tidak munasabah. Sepatutnya kerajaan menumpu kepada memastikan, ya, peniaga orang tengah tidak ambil kesempatan dan mengatasi kegagalan kerajaan dari sudut pemantauan, penguatkuasaan dan sebagainya. Ya, apabila terpaksa sambung semula subsidi, dia beri alasan baru. Kami perlu kurangkan sedikit subsidi kerana warga asing ambil kesempatan. Jadi tiba-tiba ada alasan baru, warga asing ambil kesempatan menikmati subsidi kerajaan. Takkan bila mula-mula
Ya, perkenalkan subsidi, kerajaan tak tahu bahawa subsidi itu akan dinikmati oleh warga asing. Masa tu mengapa kerajaan tidak memilih jalan untuk menyalurkan subsidi terus kepada rakyat? Dan jika tarik subsidi, apa garanti kerajaan ya bahawa peniaga tidak akan menaikkan lagi harga untuk menampung kehilangan pendapatan dari subsidi itu, sedangkan kerajaan sendiri dah secara tidak langsung mengaku tak boleh mengawal peniaga dan orang tengah. Jadi banyak kecacatan di situ dan kenyataan-kenyataan salah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Itu perlu atasi. Jadi perlu fahami apa masalah sebenar. Masalah sebenar ialah sekarang berlaku kegagalan dalam kerajaan dari sudut pemantauan, dari sudut penguatkuasaan, dari sudut pemahaman masalah sebenar ekonomi, kegagalan kerajaan mewujudkan satu dasar berhubung kenaikan harga barang dan sebagainya, dan perkara-perkara ini kita perlu atasi. Ya, dan kita sebagai menteri, sebagai kerajaan memberi tumpuan kepada mengatasi masalah-masalah ni, dan dalam pada masa yang sama sedang kita lakukan kerja ni, kita wujudkan satu jawatan kuasa yang melibatkan pakar-pakar ya, ekonomi, pakar-pakar yang berkaitan untuk memberi cadangan-cadangan bagaimana nak menyelesaikan isu-isu kos harga barang, ekonomi yang merudum, ekonomi yang tengah binasa. Itu seharusnya dilakukan ya. Okey, itu sahaja pencerahan saya. Saya dah kata hari ini pendek, dan saya fikir anda ada soalan yang ingin ditanya. Jika ada, anda boleh bertanya sekarang. Maliki Mikhael, ahli politik buat semua ni kerana rakyat kita sangat lemah untuk melawan. Saya rasa saya di luar sana, bila saya bercakap dengan orang, mereka berkata dah nak pilihan raya, maksimum pun setahun, kita buat je keputusan di pilihan raya. Mereka tidak ingin berfikir benda lain ya. So segala apa yang sedang dibuat oleh kerajaan, rakyat bukannya bodoh, dan ini sebenarnya akan makan diri pihak-pihak yang terlibat dalam kerajaan ya. Muhammad Malik, mohon kerajaan nak keluarkan guide lagi 10K KWSP, dah tenak sangat rakyat marhain ini. Sebenarnya saya cerita sedikit berkenaan dengan KWSP ini. Sebenarnya disebabkan wabak penyakit dulu, dan kemudian berlaku krisis ini yang ada kaitan dengan wabak tersebut dan juga kaitan dengan perkara-perkara lain. Sebenarnya kerajaan perlu ada satu skema yang bukannya memerlukan rakyat keluar duit dia sendiri, tetapi menyalurkan duit terus kepada rakyat untuk membantu jana ekonomi. Jangan benarkan rakyat keluar duit sendiri. Jika ada pun pertimbangan kerajaan untuk membenarkan rakyat keluar duit sendiri kerana terseksa, kerajaan perlu fikir kegagalan mereka, dan oleh itu perlu ada satu formula, satu jumlah yang kerajaan bersetuju untuk salur terus kepada rakyat setiap yang memohon. Ya, contohnya jika kali ini nak benarkan orang keluar 5,000 KWSP, bukan sebaliknya tukar kepada kerajaan akan salurkan 5,000 kepada rakyat ya. Ini sepatutnya telah dilakukan dari dulu, bukannya beri subsidi sana sini, beri kemudahan ini kemudahan itu, kalau repair kereta diskaun. No. Okey, banyak masalah rakyat adalah kumulatif berdasarkan kegagalan-kegagalan tertentu gerombolan ini. Jadi untuk mengatasi perkara ni ya, dalam pada korang melantik sana sini tak tentu hala, menggunakan duit rakyat untuk bayar gaji sana sini ya, salurkan satu jumlah tertentu kepada setiap warga negara Malaysia yang memohon. Jangan sampai rakyat terpaksa pohon rayu untuk keluar duit sendiri-sendiri kerana terseksa atas kegagalan kerajaan ya. Dan saya bukannya hendak kritik semata-mata. Saya dah beri cadangan bagaimana atasi kegagalan ini. Penumpuan sekarang oleh kerajaan ialah mengatasi kegagalan dia. Kegagalan penguatkuasaan, kegagalan pemantauan, kegagalan mewujudkan satu dasar dan pelan-pelan tindakan yang sewajarnya. Atasi benda ni ya. Hafsah Muhammad Ali, diorang ni tak boleh jalan kerajaan dengan baik, mana ada otak nak handle business. Kebanyakan kegagalan dalam mengendalikan kerajaan ya,
atau takbir urus negara adalah disebabkan pihak-pihak yang duduk dalam kerajaan tidak bersekutu dan bercakaran, dan menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri tidak faham bahawa di dalam kerajaan tanggungjawab mereka adalah sepenuhnya terhadap rakyat, bukan terhadap parti. Disebabkan percaturan parti-parti yang bertelagah ini, di mana ahli-ahli parlimen dari parti-parti ini duduk dalam kerajaan, maka di dalam kerajaan sendiri ada ketidakharmonian, ada keretakan. Jadi di situ ada satu kekangan terhadap kebolehan kerajaan berfungsi. Yang kedua, disebabkan kerajaan ini rapuh dan diwujudkan menerusi pintu belakang, seperti yang telah diakui oleh Tok Mat Hassan daripada UMNO sendiri, yang selama ini kita kenali sebagai camp kluster mahkamah, iaitu kluster mahkamah dan penyokong mereka. Jadi Ismail Sabri atau sesiapa sahaja yang menjadi Perdana Menteri akan terpaksa memenuhi hampir semua kehendak ahli-ahli parlimen berhubung jawatan dan kedudukan, kuasa dan kedudukan, supaya sokongan terhadap Perdana Menteri kekal. Ya, jadi Perdana Menteri akan takut. Ya, jadi bila orang ni minta jawatan ni berkebarangkalian tinggi, dia akan diberi dalam GLC ke dalam kerajaan ke. Jadi di situ berlaku pelantikan yang tidak berpadanan dengan pengalaman, kewibawaan, kebolehan dan sebagainya. Ya, kemampuan dan sebagainya. Itu lagi satu sebab. Dan sebab terakhir ialah seakan-akan ada kaitan dengan sebab tadi. Sebab Perdana Menteri takut hilang sokongan, jadi jika menteri tidak buat kerja atau tidak mampu buat kerja dan sebagainya, dia tidak boleh membuat satu-satu keputusan demi rakyat, contohnya pecat menteri ini atau ubah ini atau buat benda yang seharusnya dibuat lakukannya kerana takut hilang sokongan. Jadi amat sukar bagi kerajaan ini berfungsi. Dan daripada mengaku kelemahan-kelemahan ni, mereka membincangkan jawatan TPM secara terbuka. Mereka membenarkan semua rakyat yang terseksa dengar perbincangan ini. Berhubung siapa nak jadi TPM, rakyat kadang-kadang tak cukup makan. Sini anda tengah bincang satu jawatan baru yang akan menggunakan duit rakyat untuk membayar gaji. Itulah sebabnya saya kata, nak lantik-lantiklah TPM. Saya pun dah bosan nak beri teguran-teguran banyak sangat ni. Tak apalah nak lantik Peja ke, lantik siapa ke, I don't care. Tapi jangan guna duit rakyat bayar gaji dia. Tu je. Biar TPM ni gaji dia RM1 sebulan. Okay. So itulah saya nak sarankan di sinilah. Jadi pendek, jelas. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, jangan lupa saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang komen. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.